Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 Februari 2023 bersama saya, Pia Nadia. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dilaporkan sudah memberi keterangan kepada Penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya. Difahamkan Muhyiddin telah diambil keterangan dari pagi hingga tengah hari semalam berkaitan isu siasatan membabitkan wang RM300 juta disyaki diterima bersatu. Justeru menurut laporan utusan online siasatan mengenai isu itu dikatakan sudah di peringkat akhir untuk dilengkapkan sebelum dihantar ke Jabatan Peguam Negara bagi menanti arahan selanjutnya. Pada 1 Februari lalu, Malaysia kini melaporkan akaun bersatu dibekukan oleh SPRM bagi membolehkan siasatan berkenaan dana parti itu dibuat. Ia berlaku sehari selepas bekas Ketua Setiausaha Sulit Muhyiddin, Marzuki Mohamad, mendedahkan penyata akaun parti itu bagi 2020 dan 2021. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki memberitahu keputusan untuk membekukan akaun berkenaan dibuat pada pertengahan Januari. Akaun terbabit dibekukan untuk membantu siasatan ke atas wang yang disyaki daripada hasil haram dan siasatan dijalankan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Difahamkan pembekuan akaun bersatu itu ada kaitan siasatan berhubung dakwaan penyelewengan berbilion ringgit untuk pakej rangsangan COVID-19. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sebelum ini menafikan dakwaan berlakunya penyelewengan dana RM92.5 bilion ketika pentadbirannya. PAS mungkin mempertimbangkan Dewan Undangan Negeri DUN yang sesuai untuk bekas Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin Abu Bakar bertanding pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Timbalan Presidennya Tuan Ibrahim Tuan Man bagaimanapun berkata sehingga kini parti itu belum menerima sebarang permohonan daripada Khairi. Beliau berkata PAS dan Perikatan Nasional PN juga tetap terbuka menerima bekas Ketua Pemuda UMNO itu atau ahli daripada parti lain yang tidak bersetuju dalam muafakat politik parti mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Bangunan Tahfiz Al-Ikhwan serta Pecah Tanah Fasa 2 di Kota Baru hari ini. Khairi yang menjadi calon Barisan Nasional BN bagi Parlimen Sungai Buloh pada pilihan raya umum ke-15 kalah dalam pertandingan 6 penjuru dan kerusi itu dimenangi calon Pakatan Harapan PH R. Ramanan. Ketika ditanya mengenai pembahagian kerusi pada PRN, Tuan Ibrahim memberitahu PAS belum membincangkan perkara itu dan menyerahkannya kepada Majlis Tertinggi dan Jawatan Kuasa Perunding Parti. Bagaimanapun katanya PAS sudah meninjau simulasi umum untuk memberi fokus kepada negeri yang boleh memenangi PRN. Tuan Ibrahim turut memberitahu PAS menerima purata seramai 5,000 ahli baharu setiap sebulan dengan sebahagian besarnya ialah orang muda. Berita seterusnya. Mesyuarat Kerja Tertinggi UMNO MKT malam tadi membatalkan pemecatan Lokman Adam sebagai ahli MKT UMNO. Lokman berkata perkara tersebut dimaklumkan oleh Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan melalui panggilan telefon. Dalam satu hantaran di Facebooknya malam tadi, Lokman berkata dengan pembatalan pemecatan itu, haknya untuk bertanding dalam pemilihan UMNO juga telah dikembalikan. Lokman yang pernah menjadi penyokong kuat bekas Perdana Menteri Najib Razak dipecat daripada UMNO pada 7 Februari 2020. Pemecatan Lokman dipercayai berkaitan dengan pendedahan rakaman audio yang didakwa menggambarkan percubaan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi untuk meyakinkan pemimpin parti itu agar bekerjasama dengan Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad. Bagaimanapun pada September 2021, Lokman kembali diterima menjadi ahli biasa UMNO. Sementara itu, Bendahari UMNO Selangor Tengku Zafrul Abdul Aziz dilantik sebagai ahli MKT UMNO yang baru. Pelantikan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu dibuat pada mesyuarat MKT yang berlangsung di Ibu Pejabat UMNO di Kuala Lumpur malam tadi. Sebelum ini, Tengku Zafrul mengesahkan akan bertanding jawatan ahli MKT UMNO pada pemilihan parti Mac ini. Seorang bekas pemimpin Kanan Bersatu yang pernah menjadi Esko Kanan Melaka diterima untuk menyertai semula UMNO secara bersyarat malam tadi. Perkara itu disahkan seorang sumber kepada Malaysia Kini yang tidak mahu dinamakan. Menurut sumber, permohonan Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin itu dibuat beberapa minggu lalu. Namun kata sumber itu, permohonan itu diteliti dalam mesyuarat pengurusan UMNO sebelum diajukan kepada Majlis Kerja Tertinggi MKT parti berkenaan. Kata sumber itu, Muhammad Rafiq diterima semula UMNO hanya akan berkuat kuasa pada 18 Mac iaitu selepas pemilihan parti berakhir.
Sumber dalam MKT itu memberitahu Muhammad Rafiq memohon untuk menyertai UMNO Tangga Batu. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau menjelaskan keputusan menyertai UMNO ketika ini adalah tidak popular, tidak mungkin dipersetujui dan tidak mungkin dapat diterima oleh semua pihak. Beliau bagaimanapun menegaskan kemasukannya ke dalam UMNO bukan kerana kedudukan parti itu yang berada dalam kerajaan perpaduan hari ini. Sebelum ini, nama Muhammad Rafiq dikenali ramai apabila menjadi salah seorang pemimpin utama Bersatu. Bersama parti itu, dia pernah menjadi salah seorang naib presiden. Muhammad Rafiq mengumumkan keputusannya untuk keluar Bersatu selepas tidak ditawarkan menjadi calon bagi PRU ke-15. Sejak itu, dia tidak menganggotai mana-mana parti politik. Ahli Dewan Undangan Negeri Adul Batangkali Harumaini Omar menimbang untuk mengambil tindakan undang-undang. Ia berhubung keputusan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Selangor Nge Swee Lim yang mengumumkan kerusi bagi kawasan Dun Batangkali kosong. Kata Harumaini, beliau terkejut dengan pengumuman berkenaan kerana keputusan itu dibuat tanpa dimaklumkan kepadanya terlebih dahulu. Katanya kepada Sinar Harian ketika dihubungi semalam, dia hanya mengetahui melalui rakan-rakan dan hantaran di media sosial. Pada Khamis, Swee Lim ketika ditemui pemberita di bangunan Dun Selangor mengumumkan kerusi bagi kawasan Dun Batangkali kosong. Swee Lim memaklumkan keputusan itu dibuat selepas Adun Batangkali gagal menghadirkan diri dalam persidangan Dun Selangor selama 6 bulan tanpa sebarang notis. Kata Ngeng, penyata rasmi dan buku kehadiran menunjukkan kali terakhir Harumaini hadir ke persidangan Dun Selangor ialah pada 27 Julai 2022. Kata Swee Lim, tiada rekod dalam pejabat Dun Selangor dan pejabat speaker yang menunjukkan Harumaini memohon kebenaran daripada speaker untuk tidak hadir pada persidangan pada tarikh berkenaan. Ahli Parlimen Petani Jaya Lee Chen Chong menggesa pemimpin PAS Dr. Halimah Ali memohon maaf. Ia berhubung dakwaannya bahawa menu rahmah boleh menyebabkan kanser serta autisma. Lee berkata sebagai seorang doktor perubatan, Halimah yang juga ahli Parlimen Kapar sepatutnya lebih arif bahawa autisma tidak berpunca daripada pemakanan. Kata Lee, dirinya terkilan kerana Halimah sebagai seorang doktor yang bertauliah boleh mengeluarkan kenyataan yang tidak sepadan dengan kelayakan dan kepakarannya. Tambah Lee, makanan tidak mengakibatkan autisma, sebaliknya ia ditentukan oleh DNA dan sewaktu lahir. Terdahulu, Halimah dilapor menyuarakan kebimbangan penyediaan makanan yang berharga rendah untuk menu rahmah tidak sepatutnya sehingga menyebabkan golongan kurang berkemampuan mendapat hidangan yang bermutu rendah. Kita tidak mahu shortcut. Kita tidak mahu kompromi daripada bekalan makanan yang low quality. Saya tak ada masalah dengan istilah rahmah ke apa, tapi jangan sampai rakyat Marhain B40 diberikan bekalan makanan yang low quality dan mungkin juga menyebabkan mereka terdedah kepada kanser, autoimmune disease, kepada autisma dan sebagainya. Sebagai doktor perubatan, kata wakil rakyat dari PAS itu, dia berasa bimbang dengan isu keterjaminan makanan yang terdesak sekarang dan didakwanya membingungkan kerajaan. Sementara itu, Lee menggesa Halimah membuktikan menu rahmah dibekalkan dengan mutu yang rendah. Lee juga meminta Halimah untuk tidak bersangka buruk atas inisiatif kerajaan yang baik dan cuba mencebarkan imej program kerajaan tanpa fakta dan bukti yang asas. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, PIN Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.